adanya pasaran daripada sektor pengangkutan tempatan yang menawarkan permintaan 59% bahan api fosil, diikuti sektor industri 35%, maka industri biodiesel berasaskan minyak masak terpakai atau waste cooking oil WCO ini wajar diperkasa. Apatah lagi dengan adanya permintaan purata diesel ketika ini yang tumbuh sebanyak 4.1%. Justru pihak kerajaan menerusi Kementerian Industri Utama yakin projek pembangunan program biodiesel WCO itu akan memberi impak positif dari aspek sosial ekonomi dan alam sekitar. Sebagai contoh dari aspek sosial program tersebut, ia dapat memelihara kesihatan dengan penggunaan minyak paket daripada minyak masak kitar semula, selain membantu menghadapi isu sensitif dalam agama dan isu prinsip diet vegetarian akibat makanan tercemar. Dari aspek persekitaran, program tersebut berjaya membantu mengelak pencemaran air, mengurangkan pencemaran udara dan pelepasan gas rumah hijau sehingga ke 86% berbanding minyak sayur segar iaitu 57% sahaja. Dari aspek ekonomi, program tersebut membantu mengurangkan kos rawatan udara dan air yang tinggi akibat pencemaran minyak dan menyelesaikan kepada ketidakcekapan insinerator di tapak pelupusan sampah akibat pembuangan WCO. Satu lagi aspek yang tidak kurang pentingnya adalah pembangunan tenaga bahan api mesra alam dan boleh diperbaharui. Ini adalah sejajar dengan sasaran kerajaan untuk mengurangkan 40% pelepasan karbon dioksida dan berkait rapat dengan hasrat dalam Dasar Teknologi Hijau Negara 2009 Akta Tenaga Boleh Diperbaharui RE 2011. Ramai tidak mengetahui bahawa diesel di Malaysia mengandungi komponen biodiesel sawit. Faktanya, bermula Disember 2014, semua diesel yang dibekalkan stesen-stesen minyak di seluruh negara ini mengandungi adunan 7% biodiesel minyak sawit dan 93% diesel petroleum. Program pelaksanaan biodiesel di Malaysia sebenarnya telah bermula sejak Jun 2011 dengan kadar adunan B5 atau 5% biodiesel sawit dan 95% diesel petroleum. Mungkin ramai yang skeptikal mengenai manfaatnya. Namun kajian menunjukkan penggunaan 350,000 tan minyak sawit mentah CPO untuk biodiesel adalah bersamaan dengan pengurangan pelepasan 1 juta tan karbon dioksida atau asap karbon dari 250,000 kenderaan. Dijangkakan kerajaan boleh menjimatkan sekitar 10.7 juta ringgit Malaysia subsidi setahun jika Malaysia meningkatkan mandat biodiesel bagi industri pengangkutan. Kerajaan juga boleh menjimatkan kos import diesel sekitar 1.6 bilion ringgit Malaysia setahun. Itu yang kita nak. Kita nak sebenarnya penglibatan orang ramai. Dari segi polisi kerajaan boleh buat, tapi itu kerajaan yang buat. Kita tak ada secara terus terlibat. Jadi kita nak supaya masyarakat tahu dan mendapat maklumat supaya dia rasa dia boleh terlibat. Dia rasa bertanggungjawab dan dia boleh terlibat untuk bersama-sama kita dalam projek ini, insyaAllah. Selain biodiesel, minyak masak terpakai ini juga banyak gunanya tanpa dibuang begitu sahaja. Kini ramai yang telah sedar tentang keburukan membuang minyak masak terpakai, terutama di kalangan suri rumah. Kesedaran ini bermula apabila adanya pengetahuan tentang kitar semula. Minyak masak terpakai juga boleh dibuat sebagai sabun dengan cara melakukan sendiri di rumah. Pengetahuan ini boleh diperolehi di program atau bengkel-bengkel kitar semula yang dijalankan oleh sukarelawan dan juga NGO.
Hakikatnya, banyak manfaat diperoleh menerusi penggunaan biodiesel. Langkah kehadapan yang sedang dirangka kerajaan juga adalah untuk biodiesel tidak hanya digunakan oleh sektor pengangkutan tetapi juga sebagai bahan api untuk menjana industri-industri di negara ini. Justru itu, tindakan ini dapat mengurangkan kesan pemanasan global dan pelepasan gas ke atas alam sekitar apabila biodiesel digunakan sebagai sumber tenaga kenderaan berat dan mesin. Malah, penggunaannya turut membantu mengurangkan pencemaran alam akibat minyak masak terpakai yang dibuang sesuka hati sahaja sebelum ini ke dalam longkang. Radio, my favorite song. Kalau pergi kuala kubu, tulis nama atas bahu. Bukan sasaran. Gol! Seronok kan? Anda boleh tonton secara langsung, VOD, dengar radio dan podcast melalui satu aplikasi. Muat turun aplikasi RTM Kids sekarang. Setitis embun di pagi hari, jauh di atas bunga melati. Inilah waktunya untuk perbaiki diri, raikan Ramadan setulus hati. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak daripada kami di RTM. Heterozygosity yang tinggi ataupun dia ketakseragaman